Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi Ustaz ucapkan. Ustaz harapkan semua dalam keadaan sihat sejahtera. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita seperti biasa, mari kita menandatangan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah kita dapat menunaikan ataupun menjalankan tanggungjawab kita seperti biasa, iaitu hadir ke kelas pendidikan Islam. InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan mengajar pada murid-murid sekalian tentang mata pelajaran pendidikan Islam, iaitu pada tajuk ibadah. Baik, hari ini kita akan fokuskan tentang ibadah. Apa ibadah yang kita nak pelajari pada hari ini? Baik, kita hari ini akan mempelajari tentang bab berwuduk. Okey, kita akan belajar tentang bab berwuduk. Okey, kita baca tajuk dia bersama-sama, wuduk sempurna. Okay, wuduk sempurna. Sekali lagi, wuduk sempurna. Jadi hari ini kita ingatkan dan kita semai dalam fikiran kita, yang ini kita belajar tentang bab wuduk. Okay, hari ini kita akan belajar tentang bab wuduk. Macam mana cara-cara wuduk yang sempurna? Apakah anggota-anggota badan yang perlu dibasuh? Okay, dan kenapa perlu kita berwuduk? Baik, kita akan lihat pada slide yang seterusnya. Baik, kita baca dulu soalan dia. Mengapakah kita perlu berwuduk? Mengapakah kita perlu berwuduk? Okey, mengapakah kita perlu berwuduk? Yang pertama sekali, kenapa kita kena berwuduk? Berwuduk ni menandakan kita telah bersedia untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tanda kita telah bersedia untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Yang kedua, kenapa kita berwuduk? Berwuduk adalah untuk membersihkan serta mensucikan diri kita dari sebarang kekotoran, dan menandakan bahawasanya Islam itu merupakan agama yang mementingkan kebersihan. Agama yang mementingkan kebersihan dan bersih pada umatnya. Jadi kita kena berwuduk. Yang ketiga adalah kenapa kita kena berwuduk? Berwuduk ni adalah salah satu cara untuk kita menjaga kebersihan diri kita. Kebersihan diri kita. Kita dah buat aktiviti dekat luar, kita dah buat aktiviti macam-macam sepanjang hari. Jadi selepas saja kita melakukan aktiviti, kita dah pegang macam-macam kan, kita pegang barang-barang dan sebagainya. Selepas itu apabila kita hendak menunaikan solat, kita hendaklah berwuduk. Untuk kita bersihkan diri kita. Untuk kita bersihkan diri kita. Berwuduk ni juga merupakan salah satu cara untuk kita menjaga kebersihan diri kita, khususnya semasa wabak COVID-19 ni lah. Menunjukkan bahawasanya Islam itu sangat mementingkan kebersihan dan keselamatan. Apabila kita sentiasa membasuh tangan, khususnya dengan sabun ataupun membasuh tangan dengan seluruh anggota badan yang berwuduk, maka di situ kita akan dapat mengelakkan diri kita dari terjangkiti dengan virus COVID-19. Baik, kita akan lihat pada slide yang seterusnya. Baik, apakah tujuan berwuduk? Ada beberapa tujuan berwuduk. Yang pertama, wajib berwuduk, dan yang kedua, sunat berwuduk. Yang pertama, wajib berwuduk, yang kedua, sunat berwuduk. Yang pertama, apakah yang kita perlu ada untuk kita buat aktiviti tu, ataupun apakah aktiviti ataupun kelakuan yang kita perlu ada berwuduk? Kelakuan berwuduk. Kelakuan berwuduk yang perlu ada di dalam aktiviti ataupun ibadah. Apakah ibadah yang wajib untuk kita berwuduk? Yang pertama sekali adalah salat. Seperti mana yang kita tahu, sebelum kita salat, kita kena tunaikan wuduk, ataupun kita kena berwuduk dahulu. Tanpa wuduk, solat kita tidak sah. Dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kelakuan pertama yang kita kena buat adalah berwuduk, dan kemudian barulah kita boleh menunaikan solat. Yang kedua adalah menyentuh Al-Quran. Baik, menyentuh Al-Quran kita perlu ada wuduk. Kita perlu ada wuduk.
Baik, berbeza kalau semasa kita sedang belajar, kita dibolehkan untuk menyentuh Al-Quran atau Iqra' tanpa berwuduk. Okey, apabila kita sedang belajar. Okey, kenapa sedang belajar? Sebagai contoh awak lah, semasa berada di sekolah. Okey, kita ada masa tempoh yang sangat singkat. Jadi kebiasaannya guru akan membawakan awak semua Al-Quran ataupun awak boleh ambil Quran di belakang kelas dalam keadaan anda tidak berwuduk. Sebab apa? Sebab time tu anda sedang belajar. Okey, tentu ada sedang belajar. Okey, berbeza apabila kita berada di rumah dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang kita tenang. Okey, kita kena pergi ambil air, wuduk dan barulah kita menyentuh Al-Quran. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf ni kebiasaannya apabila orang yang menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Okey, kalau awak nampak dekat gambar tersebut. Okey, di gambar yang tersebut awak nampak ada hitam tu. Yang hitam tu adalah Kaabah. Okey, yang orang tawaf ataupun orang pusing tu adalah Kaabah. Baik, seterusnya tujuan berwuduk, sunat. Okey, sunat berwuduk. Apakah perbuatan ataupun kelakuan yang kita disunatkan untuk berwuduk? Yang pertama adalah sebelum tidur. Okey, kita disunatkan untuk berwuduk sebelum tidur. Yang kedua adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu pun kita disunatkan untuk berwuduk supaya ilmu tu mudah masuk untuk di dalam pembelajaran kita. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kita disunatkan untuk berwuduk. Membaca Al-Quran dengan menyentuh Al-Quran adalah dua perkara ataupun dua perbuatan yang berbeza. Okay, membaca Al-Quran, cikgu awak tunjukkan ataupun tulis Al-Quran di hadapan ataupun di papan putih. Selepas tu awak baca. Tu kalau awak ada wuduk lebih baik. Okay, kalau tak ada wuduk pun tidak mengapa. Yang keempat adalah masuk masjid. Okey, semasa kita masuk masjid, kita disunatkan untuk berwuduk. Apabila kita masuk masjid dalam keadaan berwuduk, malaikat akan mendoakan kita. Yang kelima, mengawal kemarahan. Okey, mengawal kemarahan pun boleh kita berwuduk. Selain daripada perbuatan yang lain, kalau kita nak kawal kemarahan, cara lain adalah kita boleh duduk. Kalau tak boleh juga, rasa nak marah juga, kita boleh baring. Okey, untuk mengawal kemarahan. Baik, itu adalah tujuan wuduk. Okey, ataupun beberapa perbuatan ataupun ibadah yang memerlukan untuk kita berwuduk. Baik, kita akan lihat pada slide seterusnya. Baik, apakah erti wuduk? Okey, apakah erti wuduk? Jadi kita akan baca bersama-sama apa itu pengertian wuduk. Okey, kita baca dulu tajuk dia. Apakah erti wuduk? Apakah erti wuduk? Okay, kita baca sama-sama. Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Sekali lagi, wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Okey, baik, apa tu wuduk? Wuduk adalah kita membasuh atau meratakan air pada anggota tertentu. Maksud anggota tertentu tu adalah anggota-anggota wuduk beserta dengan niat. Baik, tanpa niat, wuduk kita tidak sah. Jadi kita kena niat dulu. Okey, kita kena ada niat. Okey, niat kita nak berwuduk, selepas tu barulah kita membasuh anggota-anggota wuduk kita. Okey, tanpa niat, wuduk itu tidak dikira sah dan wuduk itu tidak diterima. Okey, jadi kena berniat baru kita berwuduk. Okey, berwuduk membasuh anggota-anggota yang digunakan untuk berwuduk. Itu tadi pengertian tentang wuduk. Baik, kita lihat slide seterusnya. Okey. Galakkan sentiasa agar berwuduk. Okey, galakkan agar sentiasa berwuduk. Okey, apa tu? Kita digalakkan agar sentiasa berwuduk kerana banyak hikmahnya. Jadi kita digalakkan untuk sentiasa berwuduk. Okey, dalam keadaan berwuduk. Okey, kita digalakkan untuk sentiasa berwuduk. Antaranya menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah. Menunjukkan kita ni patuh pada perintah Allah. Apabila kita dalam keadaan berwuduk, contohnya sampai saja waktu solat, kita boleh terus tunaikan solat. Walaupun kita di mana-mana. Walaupun kita berada di tempat yang tidak mempunyai air. Okey, kita dah berwuduk dulu dekat rumah. Selepas tu kita jaga wuduk kita. Okey, sampai saja waktu solat, kita boleh terus tunaikan solat. Menunjukkan bahawasanya kita ni taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kedua, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Okey? Memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Menunjukkan bahawasanya kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai seorang umat Islam, kita ni sentiasa menjaga kebersihan diri kita. Okey, macam saya sebutkan tadi, berwuduk ni menandakan kita membersihkan diri kita dari segala kekotoran dan menjaga membentuk peribadi kita untuk sentiasa berada dalam keadaan bersih, khususnya dalam keadaan bersih jasmani dan rohani. Macam mana membersihkan rohani? Rohani tu dalam diri kita, roh kita. Jasmani ni tubuh badan kita yang kita boleh pegang sekarang ni. Kita boleh pegang tangan, kita boleh pegang kaki, kita boleh pegang muka, pegang telinga, rambut. Itu jasmani. Rohani ni dalam kita, roh kita. Okey, manusia ni ada roh. Okey, tanpa roh kita ni akan mati. Okey. Berwuduk ni adalah salah satu cara untuk kita membersihkan diri kita, bersihkan jasmani kita. Okey. Daripada segi roh macam mana pula? Roh pula menguatkan roh kita. Apabila kita berwuduk, maknanya kita bersedia untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menunaikan ibadah kepada Allah, untuk menguatkan roh kita. Ibadah kita, solat kita, puasa kita, bayar zakat, tunaikan haji, tolong ibu ayah awak, dan segala-galanya tu, segala-gala macam ibadah tu, itu adalah untuk rohani. Okey, adalah untuk rohani. Jasmani macam tadilah saya sebut. Okey, awak basuh, awak berwuduk, itu membasuh jasmani awak. Okey, awak mandi, bersihkan diri, itu adalah membasuh jasmani awak. Okey, tubuh badan awak. Awak makan, okey, awak makan, awak kenyang, itu jasmani awak. Okey, baik, seterusnya. Okey, seterusnya kita akan pergi pada rukun wuduk. Okey, rukun wuduk ni ada 6. Okey, Ustaz sebut semula rukun wuduk ada 6. Tak berapa nampak skrin Ustaz kecil. Okey, ada 6 rukun wuduk. Ada 6 rukun wuduk yang awak kena tahu dan awak kena ingat. Sebelum ni saya dah menunjukkan pada awak semua di dalam camp bestari solat yang kita lakukan pada 2 minggu yang lepas. Jadi pada kali ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang rukun-rukun wuduk. Yang pertama sekali adalah niat. Okey, kita tengok yang nombor 1 adalah niat. Okey, niat. Macam mana niat dia? Nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala. Okey, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Baik, jika terlalu panjang niat untuk berwuduk tu, sebenarnya kita boleh pendekkan. Okey, kita boleh pendekkan. Kalau awak tak ingat bahasa Arabnya, tak apa. Okey, kalau awak tak ingat bahasa Arab, tak apa. Kita terus niat dengan bahasa Melayu. Niat tu di dalam hati. Okey, bahasa Arab tu lafaz dia nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Tu kita baca dalam lafaz, maknanya kita baca kuat. Tapi bila maksud niat ni kita kena baca dalam hati, yang kita baca bahasa Melayunya tu. Okey, yang kita baca bahasa Melayunya tu. Okey, baca dalam hati, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ataupun awak boleh baca, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Bacakan, pasangkan dalam hati. Okey, awak tak ada air dalam tangan awak tu. Bila air tu tadi nak menyentuh muka, okey, awak tak ada tangan ni tadi. Okey, apabila air tu nak menyentuh muka, terus niat, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, sekali. Okey, terus lepas tu basuhlah seterusnya. Okey, berniat apabila kita menyentuh air di muka. Okey, air sentuh pada muka, terus pasang niat. Semasa awak pilih air ataupun awak buka pipe tu, awak tadah air dalam tangan tu, dekat situ tak perlu lagi pasang niat. Apabila air tu tadi menyentuh muka, awak pasang niat, saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, lihat yang kedua, membasuh muka. Okey, basuh muka, maknanya kena basuh muka ni lah. Okey, kalau awak tengok gambar tu, okey, dia tunjukkan basuh muka sekeliling muka. Maknanya atas ni kena basuh, tepi sini semua kena basuh. Semua sekali kena basuh. Yang ketiga, awak lihat yang ketiga, membasuh tangan sehingga siku. Membasuh tangan sehingga siku.
membasuh tangan sehingga siku. Maknanya kita kena basuh tangan hingga ke siku ni lah. Kan tengok siku awak, sampai siku ni lah. Basuh tangan hingga ke siku. Daripada tangan terus hingga ke siku. Lebihkan sikit pun tak apa. Sebanyak 3 kali dimulai dengan tangan kanan. Segala perbuatan untuk berwuduk kita disunatkan untuk bermula dengan tangan ataupun dengan kaki kanan. Okey, basuh kanan dulu baru kita basuh kiri. Okey, basuh kanan dulu baru basuh kiri. Kalau kita mula kiri macam mana ustaz? Kalau kita mulakan kiri boleh, tetapi hukumnya adalah makruh. Okey, tak dapatlah pahala. Okey, kena mula dengan tangan kanan dan kaki kanan, barulah tangan kiri dan kaki kiri. Baik, seterusnya, apakah rukun wuduk yang keempat? Tadi 1, 2, 3. Yang pertama niat, kedua basuh muka, ketiga basuh tangan hingga ke siku. Okey, apa yang keempat? Baik, yang keempat. Okey, yang keempat, membasuh sebahagian kepala. Okey, menyapu sebahagian kepala. Menyapu sebahagian kepala. Kenapa kepala? Okey, kenapa tak rambut? Macam mana pula dengan orang yang tak ada rambut kan? Jadi, orang yang tak ada rambut pun wajib. Okey, wajib basuh sebahagian kepala dia. Maknanya dia letak je air tu, dia ratakan air tu di atas kepalanya. Kita ada rambut, kita sapulah rambut kita. Okey, sebahagian pun boleh. Penuh pun boleh. Okey. Kena basuh keseluruhan kepala ataupun sebahagian kepala. Yang kelima. Okey, rukun yang kelima. Okey, membasuh kaki hingga ke buku lali. Awak lihatlah gambar yang disediakan tu tadi. Ada gambar dibulatkan sampai buku lali. Awak kena basuh sampai ke buku lali. Okey, basuh bahagian kaki hingga ke buku lali. Okey, sama juga kita kena basuh kaki kanan dulu baru kaki kiri. Yang keenam adalah tertib. Okey, membasuh anggota dengan tertib. Maksud tertib dekat situ kita ikut urutan. Maknanya kita mula-mula basuh muka, kemudian kita basuh tangan, kemudian kita basuh sebahagian kepala dan kemudian kita basuh kaki. Okey, kita jangan tunggang langgang. Maksud tunggang langgang tu yang dimasukkan ustaz macam mana? Tunggang langgang tu maknanya mula-mula kita basuh muka, tahu-tahu kita pergi basuh kaki, tiba-tiba kita pergi basuh kepala pula, lepas tu kita baru basuh tangan. Okey, salah. Tak ikut urutan. Tertib tu maknanya kita ikut urutan. Daripada niat, lepas tu kita basuh muka, basuh tangan, basuh sebahagian kepala dan kemudian basuh kaki. Itu maknanya tertib, ataupun bahasa yang lebih mudah adalah kita ikut urutan. Okey, kita ikut urutan. Jangan tunggang terbalik. Baik, itu adalah rukun-rukun wuduk. Okey, ustaz ingatkan semula rukun wuduk tadi ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan kanan dan tangan kiri hingga ke siku. Yang keempat membasuh sebahagian kepala. Yang kelima membasuh kaki sehingga ke buku lali. Dan yang keenam tertib. Ada 6 rukun wuduk yang awak kena ingat. Baik, yang seterusnya, sunat wuduk. Sunat wuduk ni kita boleh lakukan. Okey, dan apabila kita lakukan kita dapat pahala. Okey, sunat wuduk kalau kita lakukan kita dapat pahala. Kalau kita tak lakukan kita tak dapat apa-apalah. Okey, tak dapatlah pahala tu. Yang pertama awak boleh lihat, yang pertama adalah bersugi. Okey, bersugi. Sebelum kita ambil wuduk kita bersugi dulu. Ambil kayu sugi ataupun di rumah sebagai contoh dalam bilik air awak boleh gosok gigi awak. Okey, boleh gosok gigi awak kalau tak ada kayu sugi. Yang kedua membaca bismillahirrahmanirrahim. Segala perbuatan kita kena mulakan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membasuh tangan hingga pergelangan tangan. Maknanya kita basuh tangan macam biasa tu. Awak nak makan kan, awak basuh tangan dulu. Macam tu, sama. Sebanyak 3 kali. Yang keempat, berkumur-kumur. Sebanyak 3 kali. Okey, masukkan air dalam mulut, berkumur-kumur. Yang kelima, okey, memasukkan air ke dalam hidung. Kita masukkan air dalam hidung tu. Okey, sebelum berwuduk kita basuh mulut, lepas basuh mulut kita masukkan air ke dalam hidung, kita sedut air itu tadi. Okey, bukan masukkan saja, awak kena sedut air itu supaya bersih hidung awak. Apakah seterusnya? Okey, sunat wuduk yang seterusnya membasuh telinga. Membasuh telinga ni adalah perkara sunat. Okey, dia tidak dimasukkan ke dalam perbuatan yang rukun wuduk. Okey, dia sunat wuduk. Maknanya kita kena basuh telinga. Okey, kita kena basuh telinga. Sebahagian telinga kita kena basuh.
Maknanya selepas kita basuh sebahagian kepala, lepas tu biasanya kita akan basuh telinga. Membasuh telinga ni adalah perkara sunat. Okey, membasuh telinga ni adalah perkara sunat yang boleh kita buat untuk mendapatkan pahala. Tapi kebiasaannya kita akan membasuh telinga lah apabila kita berwuduk. Jarang kita tak basuh telinga. Okey, selepas kita basuh sebahagian rambut, kita basuh telinga, baru kita basuh kaki. Tetapi hukum membasuh telinga tu tadi adalah sunat. Okey, sunat. Kalau kita tertinggal, kalau kita tertinggal tak apa. Okey, dia tidak membatalkan wuduk. Okey, lainlah anggota yang lain. Kalau kita tertinggal tadi, perbuatan tu akan dikira sebagai batal wuduknya. Tetapi kalau kita tak membasuh muka, perbuatan tu tadi, kalau kita tak basuh telinga, perbuatan tu tadi tidaklah membatalkan wuduk. Yang terakhir, okey, yang ke-13, membaca doa. Okey, ini lepas berwuduk lah, dah basuh kaki, dah siap semua, basuh semua, dah selesai baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Okey, kita disunatkan untuk berwuduk selesai dari berdoa, selesai dari perbuatan ataupun selesai dari kita berwuduk. Kita kena baca doa, dapatlah pahala. Sunat tu tadi. Baik. Itu daripada tu tadi dari rukun wuduk dan sunat berwuduk. Baik, seterusnya tugasan. Okey, seterusnya adalah tugasan. Baik. Tugasannya awak lihat pada buku aktiviti awak di dalam muka surat 106 dan 107. Okey, 106 dan 107. Lihat yang pertama. Okey, lihat yang pertama. Pertama sekali awak kena buat erti wuduk. Maknanya isi tempat kosong lah dengan pengertian wuduk yang kita dah pelajari tadi. Okey, erti wuduk ialah perbuatan meratakan apa? Pada apa tertentu berserta dengan apa? Okey, yang kosong tu meratakan apa? Air. Pada anggota tertentu berserta dengan niat. Tu tadi pengertian wuduk. Seterusnya, suaikan. Soalan yang kedua tu tadi adalah suaikan. Maknanya awak kena suaikan apakah wajib berwuduk dan apakah sunat berwuduk. Apakah perbuatan yang mewajibkan untuk kita ada wuduk dan apakah perbuatan yang disunatkan untuk kita berwuduk. Okey, ada 6 gambar dekat situ. Yang pertama contohnya duduk dalam masjid. Apabila kita duduk dalam masjid, kita sunat ada wuduk ke wajib ada wuduk? Okey, kita dah belajar tadi. Yang gambar yang kedua sebagai contoh, gambar dekat atas tu, gambar orang sedang tawaf tu. Okey, tadi kita dah belajar. Dia wajib wuduk ke sunat kena wuduk? Okey, kalau wajib wuduk, awak gariskanlah. Okey, contohnya tadi yang pertama, sunat wuduk. Awak gariskan sunat wuduk ni. Sunat berwuduk. Okey, contoh yang lain, menuntut ilmu ataupun orang tengah solat tadi. Okey, solat tu wajib wuduk ke sunat berwuduk? Okey, kalau sunat wuduk awak wajib wuduk, gariskan wajib wuduk. Okey, awak kena gariskan. Baik. Okey, itu tadi wajib wuduk dan sunat berwuduk. Yang seterusnya, kita lihat pada muka surat 107. 107 arahan dia adalah warnakan anggota berwuduk dan tulis rukun atau sunat wuduk. Macam kita dah belajar tadi, kita ada rukun wuduk dan sunat wuduk. Okey, ada rukun wuduk dan ada sunat wuduk. Jadi awak kena warnakan terlebih dahulu. Sebagai contoh, tangan ni tadi kita warnakan. Okey, ustaz bagi contoh je ni Okey, mula-mula kita warnakan tangan ni tadi. Lepas tu membasuh tangan hingga pergelangan. Okey, apa tadi? Rukun ke sunat? Perbuatan basuh tangan tu rukun ke sunat? Kalau awak kata rukun, tulis dah dekat petak kosong ni, rukun. Rukun. Seterusnya, okey, kalau awak kata sunat, tulislah sunat. Okey, awak rasa apa? Membasuh tangan hingga pergelangan tadi. Okey, perkara apa? Perkara rukun ke perkara sunat? Ataupun contoh lain ustaz bagi, yang kedua, membasuh kaki. Okey, membasuh kaki. Awak rasa rukun ke sunat? Kalau awak rasa rukun, tulis rukun. Okey, tulis rukun. Okey, rukun. Baik.
Itu tadi adalah aktiviti yang awak perlu lakukan muka surat 106 dan 107. Okey, dua muka surat ni awak boleh lihat di dalam buku aktiviti yang disediakan pada awak lah. Baik, jadi sekadar itu sahaja dari Ustaz. Jangan lupa untuk terus menuntut ataupun terus belajar di rumah. Jadi, dan awak ingat apakah yang kita belajar pada hari ini. Okey, pelajaran yang kita belajar pada hari ini adalah wuduk yang sempurna. Okey, anggota wuduk ada 6, dimulai dengan niat dan diakhiri dengan tertib. Okey, dimulai dengan niat, diakhiri dengan tertib. Dan kita telah pelajari beberapa perkara sunat. Sebagai contoh, kita dah tahu sunat untuk antara sunat sebelum berwuduk, kita kena bersugi, berkumuh-kumuh, membasuh hidung. Dan selepas wuduk, antara perkara sunat yang kita boleh lakukan adalah berdoa. Dan perkara sunat semasa wuduk, membasuh telinga, atau beberapa perkara sunat yang boleh kita lakukan berkaitan semasa kita berwuduk. Baik, jadi sekadar itu sahaja dari Ustaz. Semoga apa yang awak pelajari pada hari ini mendatangkan manfaat kepada diri awak, khususnya dalam kehidupan seharian awak. InsyaAllah kita akan berjumpa pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.